percepatkan syarat kepada bicara. Go to the next slide. Siapa yang kedua slide ni? Ya, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi apa khabar semua? Saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi pada hari ini kita akan merumuskan perbincangan kita berkenaan dengan gerakan planet-planet dengan melihat apakah daya yang menyebabkan planet-planet bergerak dalam orbitnya. Right? Dan saya mulakan terlebih dahulu dengan merujuk kepada soalan yang saya kemukakan di grup Telegram. Jadi saya kongsikan skrin saya. Yeah. Share screen. Right. Okay, jadi beberapa minggu yang lepas, right, saya ada mengemukakan soalan ni, soalan 57 ni. Sekiranya daya tarikan graviti bumi menarik bulan dan satelit di ruang angkasa ke arah bumi, kenapakah bulan dan satelit tidak jatuh terhempas ke bumi? Right. Ini adalah, saya rasa kita semua di sini semua maklum bahawa daya yang bertanggungjawab untuk mengekalkan bulan mengelilingi bumi ataupun bumi mengelilingi matahari, daya yang bertindak ke atas objek-objek di angkasa lepas ni adalah daya graviti, daya tarikan graviti. Dan sekiranya benar daya tarikan graviti ni yang menarik satu sama lain, bulan dengan bumi, bumi dengan matahari, matahari dengan planet-planet lain, soalan yang lazim ditanyakan sebenarnya oleh orang awam lah ditanya, kalau betul bumi ni ada daya yang menarik bulan ke arahnya, right? Kenapa bulan tu tidak jatuh terhempas ke bumi? If there is an attractive force between the moon and the earth, why doesn't the attractive force causes the moon to come closer and to even crash onto the earth? Dan di sini saya letakkan beberapa pilihan jawapan. Right, pilihan yang pertama kerana tiada graviti di ruang angkasa. Ini kita tahu sebagai jawapan yang salah. Right, there is gravity in space. Right, cumanya setengah orang dia salah sangka semata-mata sebab berat itu, apabila kita berada dalam angkasa, kita terapung-apung ataupun berat kita berkurangan, maka mereka menyimpulkan daripada situ bahawa tiada graviti di ruang angkasa. Tetapi kita tahu kalau tiada graviti di ruang angkasa, maka bagaimana planet-planet boleh mengorbit matahari, bagaimana bulan boleh mengorbit bumi, kan? Jadi pilihan pertama ni pilihan yang salah lah. Right, so the first one, this is the wrong option. Right, kerana daya graviti lemah di ruang angkasa, ini separa benar. Right? Dalam erti kata kita tahu bahawa kekuatan daya graviti bergantung kepada dua perkara. Dia bergantung kepada jisim, right? Jisim kedua-dua objek tersebut, dan dia juga bergantung kepada jarak di antara kedua-dua objek tersebut. Semakin jauh jarak di antara kedua-dua objek tersebut, maka akan semakin lemah daya tarikan graviti di antaranya. Semakin kecil kedua-dua jisim objek tersebut, maka akan semakin lemah daya tarikan graviti di antara kedua-dua objek tersebut. Right? So ini is half right. Kemudian pilihan yang ketiga, kerana bumi berpusing pada paksinya, dan putaran bumi pada paksinya tidak ada kena-mengena dengan daya tarikan bumi di antara bulan. Right? Kalaupun ada kaitannya, ianya hanya akan mempengaruhi kekuatan daya graviti yang kita rasai di permukaan bumi. Itu sebabnya sekiranya kita berada di kawasan khatulistiwa, berat kita akan sedikit berbeza jika dibandingkan apabila kita berada di kawasan kutub. Tetapi itu hanya mempengaruhi objek-objek
yang berada di permukaan bumi dan bukan berada di ruang angkasa seperti di bulan lah. Right? So the rotation of the Earth has nothing to do with the strength of the gravitational force between the moon and the Earth. Right? So this is not correct. Right? Pilihan yang keempat, kerana bulan dan satelit bergerak lurus di ruang angkasa. Right? Dan ini kita kena ingat kembali apa yang telah kita pelajari, apa yang telah Osman pelajari dalam mekanik, khususnya berkenaan dengan hukum gerakan Newton. Hukum gerakan Newton yang pertama menyatakan bahawa apabila sekiranya objek terpegun, maka ianya akan kekal pegun. Tapi sekiranya ia sedang bergerak dengan laju yang seragam, maka dia akan terus bergerak dengan laju yang seragam. Dia tak akan menjadi semakin laju atau semakin perlahan, dan arah gerakannya juga tidak akan berubah. Right? Jadi kalau kita guna pakai hukum gerakan Newton yang pertama ni ke atas objek-objek di angkasa, right? Maka gerakan semula jadi objek-objek di angkasa itu adalah gerakan garis lurus. Right? Tanpa adanya tarikan graviti, semua objek-objek ini akan terus bergerak dalam garis lurus. Right? Dan kita akan lihat satu soalan lain yang mana kita perlu meramalkan apa yang berlaku apabila daya tarikan graviti itu tiba-tiba dipadamkan. Bagaimana itu akan mengubah trajektori ataupun arah gerakan objek-objek tersebut. So kita KIV ni, sebab kita akan lihat satu lagi soalan selepas ni yang berkenaan dengan ni. Right? Pilihan yang kelima, kerana bulan dan satelit juga menghasilkan daya graviti yang menarik bumi. Ini pun dia separa benar. Betul bahawa bukan saja bumi yang menarik bulan, tetapi bulan juga mengenakan daya tarikan graviti ke atas bumi. Right? Cuma sekiranya kita memilih pilihan jawapan ni, kita kena menjawab persoalan kenapa akhirnya bumi yang berupaya untuk memaksa bulan mengorbitnya dan bukan bulan yang berjaya memaksa bumi untuk mengorbitnya. Dan mungkin setengah orang akan menggunakan alasan yang kata, wah, memandangkan jisim bumi tu lagi besar daripada jisim bulan, maka bumi tu, daya graviti bumi tu lebih kuat dan lebih mampu untuk memaksakan bulan mengorbitnya berbanding sebaliknya. Right? Jadi that is itu separa benar, right? That is true, right? Cumanya di sini kita kena dia tak cukup untuk kita hanya melihat pada daya saja, tapi kita kena lihat juga kesan daya tersebut ke atas objek tersebut. Kalau ingat persamaan hukum Newton yang pertama, F sama dengan ma, right? Tetapi kalau kita nak melihat apa kesan daya ke atas satu jisim, mungkin lagi berguna kalau kita mengubah soal formula ni dan tulis A sama dengan F over M. Right? Jadi kalau kita gunakan persamaan ni, right, daya, meskipun daya yang dirasai oleh daya ini adalah daya yang dirasai oleh bumi, oleh bulan, ataupun daya yang dirasai oleh bulan, oleh bumi. Daya itu perlu dibahagikan dengan sama ada jisim bumi atau jisim bulan. Dan akhirnya itu akan menghasilkan pecutan dalam kes ni sebabkan dia gerakan membulat, jadi pecutan membulat yang sama untuk kedua-dua objek tersebut. So even though the masses of the moon and the earth are unequal, but the gravitational acceleration felt by both objects eventually will be the same, because we have to take into account the mass of the object as well, right? Maksudnya dia tak memadai untuk hanya kita melihat dayanya saja, tapi kita kena juga lihat ambil kira jisim objek tersebut, right? Jisim ke atas. Misalnya kalau kita nak mengira berapa kekuatan daya tarikan graviti ke atas bulan, maka kita perlu mengambil kira daya tarikan bumi ke atas bulan, kemudian kita bahagikan dengan jisim bulan lah. Ataupun kalau sebaliknya, kalau kita nak
mengetahui pecutan graviti yang dialami oleh bumi akibat oleh bulan, maka kita kena membahagikan daya tarikan graviti di antara bumi dengan bulan ni dengan jisim bumi, right? So antara kelima-lima jawapan ni, right? Jawapan yang terbaik adalah jawapan nombor 4, right? Kenapa bulan dan satelit ini tidak jatuh terhempas di bumi, right? Kenapa dia kekal berada dalam orbitnya? Ini disebabkan bulan dan satelit ini dia ada kecenderungan untuk bergerak dalam garis lurus, right? Dan daya tarikan graviti bumi itu yang sentiasa menariknya ke arah bumi, dan daya tarikan graviti bumi ke atas bulan itu melengkungkan, right? Melengkungkan arah gerakan bulan tersebut, bulan, dan menyebabkannya bergerak dalam orbit. Jadi kita kena bayangkan gerakan mengorbit ni, right? Apa-apa gerakan membulat, apa-apa gerakan mengorbit ni, dia merupakan hasil persaingan di antara dua daya lah kiranya, right? Yang pertama adalah daya musat, dan kes ni daya graviti yang bertindak yang memaksanya untuk bergerak ke dalam, right? Itu daya yang pertama. Daya yang kedua adalah daya yang diakibatkan oleh inertia objek itu sendiri, right? Inertia bulan sendiri yang ingin bergerak dalam garis lurus, right? Jadi bergantung kepada keseimbangan di antara dua-dua daya ni, daya yang menarik objek tu ke pusat dan daya yang mencenderungkan objek tu untuk terus bergerak lurus, maka itu akan menghasilkan orbit lah, right? Jadi itu secara ringkasnya, right, penerangan untuk soalan nombor 7 ni. Kemudian ada soalan seterusnya, tu soalan yang ini, kalau saya tunjukkan soalan ni, right? Soalan 29 ni, di mana kita diberikan satu senario di mana ada seorang ni yang sedang menghayunkan bola yang disambungkan dengan seutas tali, dan tali itu dihayunkan berpusing sebegini, right? Dan inilah pandangan daripada atas. So dia kata at the point indicated in the diagram, right, pada kedudukan di sini apa, right, bola tu sedang berpusing, kemudian bila ianya sampai di kedudukan sini, tiba-tiba tali itu terputus, right? Tali itu terputus. Kemudian kita diminta untuk meramalkan, right, bagaimana bola itu akan bergerak sebaik saja tali itu terputus. Adakah bola itu akan bergerak ke arah A sini, ataupun ke arah B, ataupun ke arah C, ataupun ke arah D, ataupun ke arah E, right? Jadi itu soalannya. Dan untuk menjawab soalan ini, kita kena sentiasa ingat bahawa daya yang menyebabkan bola ni bergerak dalam bulatan adalah daya yang musat, right? Daya yang bertindak ke arah tengah ni, right? Pada masa yang sama, ada juga daya yang macam daya kedua, hasil inertia objek tu yang menyebabkan objek tu ingin bergerak dalam garis lurus begini. Right? Jadi kita kena sedar bahawa pada setiap kedudukan ini sentiasa ada kedua-dua daya ini, right? Daya yang musat warna merah ni, kemudian daya yang daya inertia lah kiranya, inertia yang menyebabkan yang mencenderungkan bola tu untuk terus bergerak dalam garis lurus. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di kedudukan di sini, right? Kedudukan di sini, daya memusatnya adalah ke arah ni, right? Kemudian daya yang inertia tu dia berserenjang dengan daya memusat ni, so it is in that direction, right? Jadi apa yang akan berlaku apabila tali ni terputus? Apabila tali ni terputus, daya memusat ni akan hilang, right? Jadi gerakan bola tu akan ditentukan oleh daya inertia ni, right? So once the string is broken loose, then the ball will continue to move due to its inertia, and its inertia will cause it to move in a straight line, and this
straight line is tangential, right? Dia dia merupakan tangent kepada bulatan ini. Jadi jawapan yang betul, jawapan yang tepat untuk soalan ini adalah right? Dapat I have to draw. Jawapan yang tepat adalah B, right? Untuk maksudnya sebaik saja tali ni terputus, maka bola ni akan bergerak mengikut arah B ni, right? Dia tak boleh bergerak ikut arah C, sebab kalau arah C ni dan dia mengandaikan ada daya yang mencampakkannya ikut arah C. Arah D, arah E pun sama juga. Kalau dia nak bergerak terus, kalau nak bergerak ikut arah E, maka mesti ada daya yang mencampakkannya ke arah E, right? Jadi untuk soalan ini, right, jawapan yang betul adalah B. Maknanya sebaik saja tali itu putus, maka bola ni akan bergerak dalam arah yang tangent kepada orbit ni. Dan kita boleh lihat ini juga berlaku dalam kes objek-objek yang mengorbit di angkasa lepas. Saya kongsikan lagi satu screen. Hang on, I'm sharing another screen. Let's see, where is my simulator? Mana simulator saya tadi? Saya cari dulu. Okay, there you go. Saya kongsikan. Baik, ini adalah sebuah simulator yang boleh menggambarkan, right, boleh menggambarkan orbit planet-planet. Dalam kes ni kita pilih planet apa yang kita nak, kemudian contohnya saya ambil planet yang pertama, dan ini adalah jisim planet, jisim objek yang tengah-tengah ni, right, sebab jisim objek yang tengah-tengah ni. Kemudian ini adalah kedudukan objek yang tengah-tengah ni, X, Y, dia di mana, right? Kemudian ini pula kita boleh masukkan hal laju awal untuk objek warna kuning, right? Dalam kes ni objek warna kuning ni cuma ada hal laju menegak saja sebanyak 100 unit. Dia tak ada dia tak ada hal laju melintang, right? So kosong tu, so you get that. Mari kita lihat apa yang berlaku. Let me just right. Mari kita lihat apa yang berlaku, macam mana planet ni akan bergerak dalam kes ni, right? So saya just play saja. Right? Jadi kita boleh lihat planet ni dia akan mengorbit objek yang lebih besar ni, right, dalam satu orbit membulat. Dan jisim objek yang lebih besar ni, katakan matahari yang tengah ni, adalah 100,000 unit. Sekarang ni kita lihat apa yang berlaku sekiranya kita mengecilkan jisim objek tengah-tengah ni, right? So katakan kita ambil 9, right? So daripada 100,000 kita kurangkan jisim matahari ni ataupun jisim bintang tengah-tengah tu daripada 100,000 ke 90,000, right? Jadi sebelum saya menekankan play ni, cuba korang ramalkan, cuba korang fikirkan sekiranya jisim bintang, jisim objek tengah-tengah ni dikurangkan, adakah orbit planet ni, adakah dia akan menjadi semakin besar ataupun semakin kecil, right? Jadi saya berikan dalam 30 saat untuk fikirkan benda tu, kemudian baru saya tekan butang play ni, right? So what will happen to the orbit of to this yellow orbit here? Will it become larger or will it become smaller if the mass of the central body shrinks or is made smaller lah? Maksudnya when the central body loses mass, then will this orbit become larger or become smaller, right? So just think about it, and then after 30 seconds or so, then I will play the simulation so that you can see it, right?
So dia ada tiga kemungkinan. There's only three possibility. Either the orbit remains the same, right? Or the orbit becomes smaller, or the orbit becomes larger, right? So let us play and see what happens. Right? So you can see that as the mass becomes smaller, right, then the orbit becomes slightly larger, right? And we can understand why that happens, because once the central mass of the central body decreases, then the gravitational force between the central body and the planet becomes weaker, right? Therefore, the central mass, the central body cannot attract, dia tak boleh menarik planet tu sekuat sebelum ni. Jadi planet tu dia akan semakin menjauh lah, so dia akan mengorbit dalam orbit yang lebih besar, right? So now let us sebaliknya kalau kita menambah berat objek tengah-tengah ni, kita akan meramalkan bahawa orbit ni akan menjadi semakin kecil. So let's do that and see what happens. Play. Right, so you can see that the orbit shrinks. Right, the orbit shrinks when the mass increases, and the orbit expands when the mass decreases. Right, so and that is due to the strength of the gravitational force. Okay, so saya dah kongsikan pautan kepada simulasi ini di grup Telegram. Jadi kalau ada masa boleh bermain-main dengan dia. Sekarang ni apa yang kita akan lakukan? Kita akan melakukan perbincangan berkumpulan berkenaan dengan letakkan graviti, kemudian juga sedikit sebanyak tentang hukum Kepler sebelum ni. Saya telah berkongsikan. Let's see. I have shared this thing here. Do I have it here? Yeah. Yeah. Let's see. Right. Saya kongsikan screen saya. Right. Jadi saya telah berkongsikan file ini di grup Telegram. Jadi saya minta awak semua untuk memuat turun file ini ke dalam peranti masing-masing. Right. Dan apa yang kita akan buat, kita akan masuk ke dalam beberapa kumpulan. I'll just distribute into 5 groups. What I want you to do is to discuss amongst yourself the answer for, I think for this class, right? We can focus on the first page, right? Focus on the first page, and if you have extra time, then we can do the second page, right? So the first page here and the second page, right? Jadi saya akan masukkan awak semua ke dalam kumpulan sekarang. Kemudian sekiranya awak ada soalan nanti, maka awak boleh panggil saya lah, dan saya akan masuk ke dalam satu kumpulan itu, right? So let me just mungkin sekarang ni awak boleh muat turun file tu ke dalam peranti masing-masing, dan saya akan buat record untuk sekarang. I think okay, kau dah sini.
Baik, jadi selamat kembali ke Bilik Besar. Saya tahu ada kelas lepas ni, jadi so I'll just do this very quickly. Saya akan merakamkan sebuah video untuk menerangkan jawapan untuk soalan-soalan halaman yang pertama ni. Cumanya saya just nak bagi tahu je, yang 8 km ni, right, 8 km ni adalah laju suatu objek perlu bergerak sekiranya ia ingin mengorbit bumi. Right? Sekiranya objek itu bergerak kurang daripada 8 km saat, maka dia tidak akan boleh melengkapkan orbit mengelilingi bumi. Right? Manakala hal laju lepasan or the escape velocity, escape speed from the earth is around 11 to 13 kilometers per second. Right? So even though you fire at 9 kilometers per second, right, the object will still orbit around the earth, right? But the orbit will be slightly larger lah, right? Because you're firing it at the larger speed. Ada higher speed, sorry. Kemudian untuk soalan nombor 2 ni, dia meminta kita untuk memahamkan orbit membulat ini dari segi daya yang bertindak ke atas satelit tu, dan juga ialah bila ada daya bertindak ke atas objek, maka dia boleh mengubah tenaga keupayaan ataupun tenaga kinetik objek tersebut. Dan soalan nombor 2 ni dia cuba menerangkan, bukan cuba menerangkan, dia ingin kita memahami apa yang berlaku dengan mengambil kira kerja yang dilakukan oleh daya graviti ke atas satelit ini. Right? So saya akan muat naik rakaman penerangan untuk soalan halaman 1 ni. Kemudian untuk yang soalan halaman kedua dan ketiga ni, sama ada saya akan jadikan sebagai perbincangan berkumpulan. Mungkin perbincangan berkumpulan supaya sekurang-kurangnya korang dah buat benda ni kan. Jadi itu saja daripada saya. Berkenaan dengan kursus ni, dalam dia kata adakan kuliah yang terakhir, sebenarnya kita ada satu bahagian lagi, bahagian kecil lah yang saya ingin jelaskan kepada awak semua berkenaan astrobiology. Tetapi saya nak mendapatkan persetujuan daripada awak lah untuk mencadangkan mungkin dalam 1 jam atau 2 jam untuk kita habiskan bahagian astrobiology tu. Jadi apa kata awak bincangkan sama awak, kemudian awak boleh cadangkan tarikh yang sesuai lah untuk kita adakan kelas tambahan tu. Right? Jadi saya berhenti di sini, dan apa-apa saya akan maklumkan melalui grup Telegram nanti. Right? Jadi selamat pagi semua dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih semua. Terima kasih, sir.